Tu perkara pertama, kena rajin membaca. Bacalah tentang contohlah yang ambil Rihlah Abisah kan. Kena baca tentang Rihlah Abisah di dalam buku teks dan juga di luar buku teks. Kena baca. Nanti boleh nampak idea tu. Sebab nanti ada, tak silap saya dia ada 4 markah tu. Tak ingat tu, tapi markah tu dia ada markah untuk macam bonus lah, bagi isi yang di luar kotak, isi kebat. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kita tengok satu persatu. Nombor 1, Al-Kim Al-Ahlakiyah fi Qasidah Rihlah Abisah li Ahmad Muharram. Ni apa benda pengajaran ataupun nilai-nilai muni dalam Qasidah Rihlah Abisah untuk Ahmad Muharram. Okay. Boleh tahan juga nombor 1 ni. Nombor 2, nombor 2 style. Nombor 2 boleh tebal ni. Daurul Muassasah Dewan Bahasa dan Pustaka fi Nuhud bil Lughatil Malayuwiyah wa Adabuha. Okay, jom. Saya tak nampak komen ni. Daurul Muassasah, peranan persatuan ataupun pertubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP fi Nuhud dalam kebangkitan bahasa Melayu dan sastra. Siapa ambil nombor 2 ni? Dia rasanya senang tu. Nombor 2 ni senang sikit. 1, 3, 4 dengan 5 ni. 5 okey lah. 5 boleh lagi lah. Rifa'at Tahtawi banyak juga. Nombor 2 ni bersepah tu. Nombor 2 ni banyak. Siapa sini ambil tajuk nombor 2? Boleh komen tak? Yang saya tahu Fakrullah je. Nombor 2 susah tapi hak tu yang dapat. Jadi nombor 2, yang dapat nombor 2 ni boleh. Bahan ni banyak. Bahan ni memang banyak. Dekat perpustakaan bersepah. Bahkan saya dulu kan, cikgu BM saya dulu bukan sekolah time SPM, saya sekolah kat Kuala Selangor tau. Nama sekolah dia Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Kuala Selangor. Saya SPM kat situ. Estam je kat Mahat. Sekolah saya yang SMKA tu, dia kluster BM tau. Bila kluster BM, cikgu BM kita orang, cikgu BM saya, dia munshi bahasa. Yang buat kamus Dewan Bahasa tu dia. Tapi dia dah meninggal lah tahun lepas. Jadi Dewan Bahasa Pustaka ni banyak bahan dia. Kalau tak silap saya dekat kamus dewan tu pun dah boleh jadi, kamus Dewan Bahasa tu pun dah boleh jadi rujukan tau. Tu pun dah jadi antara salah satu rujukan. Okey, tak apa. Ni nombor 2 ni bahan dia banyak. Ni rasanya boleh buat dalam 100 ke 200 muka surat ni. Boleh. Boleh. Yang nombor 2 ni jangan risau, boleh. Yang nombor 1, 3, 4 ni jangan kecil hati tak dapat tajuk nombor 2 ni. Jangan risau. Biasa ni yang tajuk susah-susah ni, bagi saya 1 lah. 1, 3, 4 ni susah sikit lah. Sebab dia kena fikir jauh sikit. Tapi jangan risau, boleh go. Nombor 3, Al-Hanin Ilal Watan. Al-Hanin ni tak silap saya cinta akan negara kot. Inda Syu'ara Al-Mahjar. Boleh. 3 ni boleh go. 4 ni At-Tafa'u wal Amal fi Qasa'i Ilya Abi Madi Rifa'ah Tahtawi Ra'id At-Tanwir fi Asil Hadis. Okay. Kerja khusus ni, yang pertama sekali kan, kalian dengar kan, jelas kan suara saya kan? Kalau tak jelas cakap pakai mic, sebab tak boleh nak baca chat box pula. Jelas kan? Jelas tak? Jelas kan? Okay. Kerja khusus ni, yang pertama sekali, kena buat awal. Kena rajin. Kali ni ada waktu memang kena tidur pukul 3 pagi lah. 3 pagi, 2 pagi lah kan. Tapi jangan risau. Kena rajin. Dia kena cepat. Kena buat cepat-cepat. Kedua, kena buat ikut masa. Tak silap saya, time saya dia lambat sikit sebab dia anjak. Asyik anjak kan. Bosan lah kan. Time tu pun stress je. Cepatlah habis tam ni, tak tahan lah. Time tu kan. Time tu berapa bulan lah. Asyik hampir ke 5 bulan juga bekerja khusus ni. Itu pun tak tahu lah. Adalah cerita dia tentang kerja khusus ni. Yang pertama, kena cepat. Dapat je tajuk, terus cari bahan.
Cari je bahan secara kasar. Apa-apa je lah kaitan, cari je. Baca dulu kan, cari dulu, kumpulkan semua bahan dulu. Cari dulu. Lepas tu kebiasaannya, ustaz ataupun ustazah kan, kebiasaannya dia akan buat jadual tau. Macam jadual chat. Macam contoh kan, mula tak buat mukadimah dulu, lepas tu hantar. Lepas tu buat kalimah syukur, hantar. Ada tak? Ada tak ustazah buat jadual macam tu? Ada. Ada. Ikut je ustaz-ustazah kalian semua. Ikut je. Kalau ustaz-ustazah suruh buat sekarang, dia bagi tempoh, buat je. Ikut je. Sebab apa? Sebab ada kes tau. Ada kes lah. Nanti cerita kes tu. Lepas tu, okay, kumpul bahan, penting. Lepas tu ikut jaga masa. Kena pandailah urus masa untuk buat kerja khusus ni. Di samping membuat kerja khusus adab, di samping tu juga nak kena buat kerja khusus balaghah lagi. Nak buat kerja khusus arwah al-qafiyah tu sekali tau. Dia satu masa tau. Katakanlah tempoh buat kerja khusus kalian 3 bulan. Tiga kerja khusus tu sama tau tempoh dia. Kena siap dalam tempoh 3 bulan. Contoh. Tak tahulah kalian punya tempoh berapa. Saya punya 5 bulan. Ingat lagi 5 bulan. Lama gila. Banyak betul masa. Itu pun ada orang tak siap-siap. Nyampah betul dengar. Okay, tu baru 2 tips. Lepas tu, okay. Tentang Ustaz macam mana nak start buat ayat Arab tu apa semua kan. Kena pakai Google Translate ke apa benda semua tu kan. Sebenarnya kan, macam contoh kan, mukadimah dengan kalimah syukur tu, template dia bersepah tu kat Google. Korang baca, saya sarankan mukadimah ataupun kalimah syukur. Manalah. Tapi biasa kalimah syukur lah. Kalimah syukur tu penting lah. Biasa kat template banyak. Mukadimah ni banyak. Kalau biasa baca kitab kan, ataupun buku teks pun boleh. Tapi buku teks kantoi sangat. Jangan ambil kalimah syukur ataupun mukadimah dekat buku teks. Kantoi tu. Ambil mukadimah ataupun kalimah syukur dekat kitab-kitab Arab. Jadi kitab-kitab Arab yang berkaitan lah. Kitab-kitab Arab yang tentang adab kan. Baca, so tengok mana yang boleh ambil. Kita ambil, lepas kita letak dekat kita punya kerja khusus. Lepas kita ubah-ubah sikit, nampaklah mukadimah dengan kalimah syukur tu kita punya. Faham tak? Jelas tak? Jelas kan? Ya, Jelas. Boleh juga guna cara tu. Baca-baca kitab Arab. Nanti saya share satu link. Link tu kasi budak STAM tak ramai tu. Dulu kan, zaman saya ambil STAM tahun lepas kan. Tahun lepas lah. Tahun lepas dengan tahun ni lah kan. Tak tahu pula ada channel talent ni. Dia tak terfikir pun. Lepas STAM ni baru terfikir. Ada pula channel ni. Menyesal aku tak jumpa channel ni. Memang bersepah gila kitab. Nanti kalian buka lah channel tu. Banyak gila kitab. Ada kitab balaghah ke, kitab adab ke. Adalah tu, jangan risau. Adalah sikit-sikit. Nanti saya share. Lepas tu, apa lagi ya? Pengurusan masa. Apa lagi? Ikut-lah, punctual lah dengan jadual tu. Tentang macam nak tahu kan, macam mana? Contoh lah, jumpa artikel dalam bahasa Melayu. Contoh, lagi-laginya Dewan Bahasa Pustaka ni. Kita pun pening. Yang siapa dapat tajuk nombor 2 ni, ataupun tajuk-tajuk 1-5 ni, kita jumpa satu artikel ataupun satu laman web dalam bahasa Melayu, ataupun bahasa Inggeris, ataupun bahasa Perancis. Ada bahasa Latin pun saya pernah jumpa bahasa Latin. Okay. Kalian boleh guna Google Translate, tapi dengan syarat. Okay, dengan syarat. Dengan syarat tak boleh ambil sebiji-sebiji kat Google Translate tu. Boleh faham tak? Kalian pun mesti ni berpengalaman. Google Translate macam contoh Melayu ke Arab kan. Mesti lari makna. Betul bukan? Betul. Jadi saya ada tricks lah untuk kalian. Tapi syarat dia jangan copy habis. Jangan copy ayat tu habis. Jangan. Kena ubah. Kena cantikkan dia punya uslub dia. Cara dia macam ni tau. Katakanlah Katakanlah kan. Saya nampak kamera lah. Nampak? Kita pula. Okay. Katakanlah kita jumpa satu artikel dalam bahasa Perancis. Okay, dalam bahasa Perancis.
Lepas tu, kita nak tukar dalam bahasa Arab. Kita jangan Google Translate dari Perancis ke Arab terus. Jangan, takut dia boleh lari sikit. So, apa saya buat, apa saya pernah buat dulu, daripada bahasa Perancis tu, saya tukar ke bahasa Inggeris dulu. Tukar dulu. Dia tepat. Jangan risau, dia tepat. Dari bahasa Perancis ke bahasa Inggeris. Lepas tu, bila dah tukar Perancis ke Inggeris, switch lah. Switch. Pandailah switch. Nanti Inggeris tukar sini Arab. Inggeris ke Arab pula. Boleh faham tak? Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Risau. Okay. Tak apa. Ada banyak roti pula. Boleh faham kan? Boleh faham tak? Jelas tak? Ke internet slow? Boleh ni tak? Komen dia tak kisahlah. Cek box dia. Faham. Boleh faham kan? Saya tak tahu. Sebab benda ni saya yang buat. Saya yang mula buat. Lepas tu saya share lah kawan-kawan saya dekat Mahat tu. Sekolah lain tak, kadang ada yang terfikir, kadang ada tak terfikir. Kadang dia orang main belasah ke. Jangan tau, jangan kerja khusus ni, jangan main belasah buat tau. Betul, jangan main belasah buat. Jangan main belasah, satu. Kedua, jangan copy orang. Jangan tiru orang. Kalau bahan sama tak apa. Tak apa, kita ada bukti sebab nanti kita kena lampirkan reference ataupun al-masadir ataupun hawamish. Bahasa Arab dia hawamish. Sama lah tu reference kan. Dia macam mana cakap, kalau bahan sama tak apa tapi dia punya isi tu sebiji, jangan tiru tau. Sebab sekolah saya pernah ada kes tau. Dia punya pemalas tu saya tak tahu nak cakap apa. Terpaksa lah cakap, ni sebagai pengajaran lah. Sebab apa? Okay. Pertama, adat khusus ni satu-satunya subjek killer tau. Nak cakap rosid tu memang bersepah Malaysia. Iya, bersepah. Ramai. Dapat jahit tu pun orang dah kawan-kawan saya alhamdulillah jahit. Dia punya bersyukur sebab apa? Paper susah gila. Saya bukan nak takut kan. Cuma nak cakap memang peperiksaan adat khusus ni memang susah. Tapi bila adat khusus ni dibantu, noti ni kan. Bila paper adat khusus ni dibantu dengan kerja khusus, kat situ orang boleh selamat. Korang boleh selamat dengan izin Allah lah. Korang boleh selamat dengan izin Allah dengan korang punya usaha. Kena usaha betul-betul nak buat kerja khusus ni. Balaghah, kerja khusus balaghah, kerja khusus adat khusus, kerja khusus arut wal qafiyah. Tapi arut senang, cuma buat je terbaik, buat sebaik mungkin, buat yang terbaik untuk kerja khusus ni. Sebab dia boleh jadi penyelamat. Ya, boleh jadi penyelamat. Okay, saya ada pengalaman kawan saya, saya tak tahu apa masalah dia kemaruk orang main game. Asyik main game ke. Orang pun pening tau nak. Orang pun tengok dia cakap, nama dia contohlah, saya namakan dia Ali lah, Ali. Tak boleh nak reveal nama sebenar, nanti korang kenal. Takut ada budak sekolah dia punya senior kan, kenal kan. Dia gagal tau, staff ni gagal. Dia kena repeat paper. Adat khusus. Dia sebab dia gagal, sebab pertama sekali dia buat kerja khusus tu dia buat sambil lewa kan. Dia tak tahu apa masalah dia, tapi dia punya kemaruk main game tu sampai dia tinggalkan kerja khusus. Lepas tu bila dah deadline tu, dah memang time tu kena hantar. Memang time tu semua orang dah siap print, dah siap binding, dah file lah apa semua, dah siap apa semua kan. Dia baru nak type bab 1. Aduh, lepas tu kan, orang pun pelik lah. Esoknya nak deadline, dia kata dia dah siap lah. Orang pun dah terkejut. Macam, Ali kau biar betul, dah siap. Dah siap, dia punya selamba. Dah siap. Rupa-rupanya bila check, dia tiru kawan saya lagi seorang. Yang kawan saya seorang tu, tak boleh reveal nama sebenar. Nama sebenar kita bagi Mahmud lah, Mahmud. Dia tiru Mahmud tu sebiji. Jangan tiru. Jangan tiru orang punya kerja khusus. Jangan jadi pasal. Tak pasal ustaz memang gagalkan lah. Memang dia reject, dia gagalkan lah. Dia memang kerja khusus tu dibagi kau makan rendah-rendah sebab yalah, buat sambil lewa. Tapi kalau contoh,
nak buat yang terbaik kan untuk kerja khusus ni, korang kena ada interaction dengan guru tau. Ni penting tak? Kena selalu berjumpa lah dengan ustaz Sarah. Ustaz ni macam mana ustaz? Kena selalu check, ustaz betul tak ayat saya ni ustaz? Selalu ustaz. Pandai lah korang, tapi korang kena selalu berjumpa lah dengan para asatizah. Selalu betulkan lah macam, ustaz ni macam mana ustaz? Oh ni ke? Kena selalu bertanya. Kat situ ada markah bonus juga. Dia macam modek markah modek senang cerita. Markah modek. Boleh faham tak? Okay, tapi saya simpulkan. Yang pertama sekali, punctual. Kena cepat-cepat buat kerja khusus. Dapat je terus buat, cari bahan secara kasar, so baca. Lepas tu urus macam plan lah, nak buat apa. Kedua, pengurusan masa. Pengurusan masa tu penting tak? Takut nanti stress kan. Sebab nanti nak kena study, kena buat rojaah, nak buat kerja khusus lagi. Tu semua kena lah. Pengurusan masa tu penting. Ketiga, interaksi dengan guru. Tu penting tak? Sebab interaksi dengan guru ni dia ada markah tak silap saya? Dia ada markah. Ada markah. Kat situ dia macam ada modek sikit Kok ustaz macam bagi je lah kau 30 kau ni asyik jumpa aku. Bagi aku 30. Dapat 30 sebab kerja khusus 30 markah kan. Dah 30 dalam tangan. Lepas tu tinggal paper tahriri je nak struggle, nak apa, nak faham semua. Boleh faham tak? Faham kan? Faham, okey. Okay, selesai tu kerja khusus. Nanti saya macam ada tunjuk video. Tapi tak apa, itu last kelas. Okay, ada apa-apa soalan tak tentang kerja khusus? Macam tips apa-apa lagi ke? Sebenarnya banyak, cuma tak terfikir pula. Saya ingat 4 ni je lah. Ada tak soalan? Ada tak? Boleh respon cepat sikit tak? Ada soalan? Tanya je. Macam tips untuk Sofi pertama kan? Tak adalah. Tapi kena buat rumusan ke setiap bab. Dia bergantung kepada sekolah juga Tapi macam sekolah saya tak ada nak buat rumusan setiap bab, tak ada. Kita orang banyak syarah rujuk buku, ambil buku rujuk, terang. Kita orang menerangkan menggunakan, kita rujuk, lepas tu kita menerangkan mengikut bahasa kita. Kalau contoh benda tu macam satu statement daripada tokoh, itu boleh copy, lepas tu kita buat reference kat bawah tu. Macam contoh kan, kalau pernah nampak, nanti saya tunjuk sekejap, saya tunjuk je lah. Sekejap kalau kalian boleh nampak lah. Tak silap saya ada orang WhatsApp saya. Sekejap, Assalamualaikum, tapi sekejap okay. Rumusan ni dia bergantung pada sekolah. Ada sekolah suruh buat, ada sekolah tak nak. Dia tak lupa. Sebab dia macam tesis. Ikutlah kalau ustazah kalian suruh buatlah. Sekejap sini dia ikut. Sekejap ni ke? Tak ingat ada yang ni Okay, ni contoh kerja khusus saya. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak tak? Respon sikit pakai voice dia. Nampak. Nampak kan? Sekejap, apa tak double lah. Sekejap tulisan kecil ke besar? Hello? Tulisan kecil ke besar? Nampak tak? Jelas kan? Okay, ni contoh muka depan. Tak apa. Saya nampak pun. Kalian memang nampak. Nampak. Nampak kan? Okay. Respon tau. Kalau tak nampak ada ini. Okay, ni contoh muka depan. Ada logo, ada ni apa semua. Ada angka giliran. Ni tajuk saya. Saya ambil tajuk nombor 2 juga. Saya kaji tentang sastrawan Malaysia yang ada sumbangan besar dalam kehidupan sastra di Indonesia. Saya kaji orang yang bernama Muhammad bin Haji Salim. Muhammad bin Haji Salim ni, dia punya bahan dia tak banyak tau. Tapi tengok 48. Bolehlah 48 muka. Kalau ikutkan bahan dia memang tak banyak. Ni hiasan. Nak letak hiasan pun tak kisahlah. Boleh je. Ni contoh isi kandungan. Isi kandungan ni kalau boleh kan,
Kalau kalian nak nampak kemasan, kalian buat macam ni. Dekat YouTube ada tutorial dia bukan buat titik-titik ni, dia berformat tau. Dia ada format dia macam mana tak saya buat. Saya pun tak ingat Tapi adalah nanti saya sharekan link untuk buat fihris ni. Tapi fihris ni dia buat last. Buat pengetahuan kalian, fihris ni kita buat last. Bila dah siap semua kerja khusus kita, nanti fihris ni kita buat last. Sebab kita nak kumpulkan buku surat. Ada fihris, kalimah syukur, mukadimah, bab 1, bab awal, lepas tu ada anak dia, fasal awal, fasal sani, fasal salis, fasal robek. Alhamdulillah. Biasa 3 bab paling kurang. Pasal khatimah, lepas tu ada ni, Qaimatul Maraji' wal Masadir. Ada sumber rujukan. Okey. Ni kalimah syukur Khat ni pun hiasan dia. Ni contoh kalimah syukur. Ni saya buat sendiri Saya ada baca-baca buku-buku sikit, lepas tu adapt sikit, lepas tu buat ayat sendiri dah. Lepas tu tambah uslub-uslub untuk mencantikkan. Contoh macam min a'maki qalbi, boleh ambil ni. Nampak? Saya zoom sikit kalau boleh salin pun okeylah. Min a'maki qalbi awadu an uqadima. Min a'maki qalbi ni maksud dia dari lubuk hati saya. Dari lubuk hati saya, awadu an uqaddima. Saya nak sampaikan jazilu syukri. Kesyukur, terima kasih. Wa takdir dan penghargaan. Berkuranglah. Boleh ambil uslub ni. Salin je. Boleh. Ambil lah uslub ni. Ni Fursa Az-Zahabiyah ni pun boleh tak? Peluang keemasan ni. Okay. So ada doa sikit. Lepas tu ni pun ni nampaklah kita macam nampaklah kita ni kita punya tangan sendiri kan. Ibadakum at-talib. Nampak? Ni mukadimah. Mukadimah dia panjang sikit kita kena terangkan sikit. Terangkan sikit adab tu apa benda semua buat. Terangkan sikit lepas tu kita cakaplah Kementerian Pendidikan Malaysia yang benda semua. Lepas kita cakap tajuk, kita pilih tajuk apa. Jangan risau. Template mukadimah dengan kalimah syukur ada. Dia ada. Dekat grup sahabat STAM pula. Ada kot. Nanti dia hantar lah tu. Ataupun grup student STAM yang logo warna merah tu. Dia banyak gila template. Cari je situ. Ni contoh. Bab pertama. Terangkan macam biasa. Terangkan bab pertama apa semua ni. Contoh ni macam ni Ini saya ambil dekat kamus tau. Ni saya ambil kat kamus. Ni saya rujuk kamus. Saya salin balik. Saya rujuk kamus. Lepas tu kalau kita rujuk, lepas tu kita kena buat ni. Nampak ada garis bawah ni kena tulis Al-Mu'jam Al-Wasit Usrat apa-apa jilid 1. Nampak tak? Kena buat macam ni tau. Ni sebenarnya sepatutnya kena buat tau. Ada sekolah dia macam tak kisah sangat. Tak payahlah. Tapi kalau ikutkan sebenarnya kita kena buat. Sebab kita buat kajian ilmiah ni kita kena merujuk. Nampaklah bukti yang kita ni merujuk. Kita tak ada main copy paste belasar. Tak ada. Ni saya kata. Ni ada saya ambil dekat laman web apa nama Latin, bahasa Latin ni. Nampak? Al-Kalimah Al-Latiniyah. Adalah. Ni laman web dia. Dia bahasa Latin. Lepas tu saya Google Translate je sebab nak faham, nak goreng-goreng lagi. Ni BM. Boleh faham tak semua? Saya boleh tunjuk sikit Okay, boleh faham tak? Nampak Nampaklah gambaran. Nampak gambaran pun jadi lah. Nampak tak? Faham kan? Okay. Ada apa-apa soalan tak? Janji nampaklah gambaran. Betul kerja khusus tu susah. Tapi kecuali Arut lah. Arut dia senang sikit. Cuma kena sabar lah sebab kita nak record video kan. Benda tu ambil masa lah kan. Tapi tak apa. Saya faham kerja khusus tu susah. Dia amat memberatkan tau. Dia main mental tau. Kita kena sediakan mental tau.
mental dan fizikal kita lah. Kita, yang penting kita kena pandai urus masa kita, murojaah time bila, buat kerja khusus time bila, study time bila, kena pandai urus masa je. Boleh kan? Lepas tu kena perbanyakkan lah bertanya dengan guru. Jangan diam lah, jangan diam. Jangan diam. Kena banyak tanya guru. Okay, boleh faham kan? Okay. Tak ada soalan Betul tak? Tak ada soalan ni? Kan tak apa. kerja khusus apa adab tu memang buat ayat sendiri ke macam ni? Buat ayat sendiri lagi bagus. Buat ayat sendiri. Saya buat ayat sendiri. Ada buat ayat sendiri, ada rujuk-rujuk buku. Tapi jangan risau. Bila dengar buat ayat sendiri, jangan risau, jangan takut. Jangan takut. Dia proses tau. Kita sekarang tengah belajar tau. Saya pun tengah belajar lagi. Jangan risau. Jangan takut. Kalau kita mula buat dulu ayat kita. Buat ayat biasa-biasa dulu. Dia tak nak biasa macam kalau kita tiru buku kan. Kita macam dah. Nanti adalah rasa boleh buat ayat tu. Jangan risau. Kerja khusus ikut nahu kat ayat kita tu. Ya, betul. Nahu penting. Nahu tu penting. Dia ada markah uslub nahu tata bahasa dikira sikit. Dia ada markah. Macam saya kan. Saya pergi kerja khusus tu kan. Saya ingat lagi. Ustaz dia ada, bila semua dah hantar, nanti dia ada tunjuk macam ustaz saya ada tunjuk tarikh 30 contohlah 30 hari bulan 6 ini tarikh kita hantar. Lepas tu dekat ujung tu dia ada catatan. Kerja khusus saya seorang je Mumtaz. Yang lain semua jajidan. Ada yang makbul ke? Tak ingat makbul ke jahit ustaz bagi. Itu pun ustaz bagi dia jahit je kot. Tak sampai hati nak bagi makbul kan gagal orang tu. Tapi itulah tetap gagal juga orang ni. Agak menyayat hati lah. Tapi kerja khusus saya seorang je Mumtaz. Agak terkejut Tapi saya nak tanya lah. Ustaz Ustazah kalian ada tak terangkan macam borang pemarkahan? Dia sebenarnya kat situ ada tips tau. Borang pemarkahan tu. Kalau Ustaz Ustazah kalian ada terangkan markah borang pemarkahan tu, nanti kalian macam ada fikir, kita kena buat macam ni lah baru kita boleh dapat markah tinggi. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Jadi kalau boleh minta Ustazah kalian hantar balik, baca balik dia punya requirement dia. Baca balik. Lepas tu buat kerja khusus macam biasa. Jangan takut. Buat je. Template nanti dekat grup STAM, grup sahabat STAM ataupun grup student STAM yang logo warna merah tu. Okey, selamat datang. Boleh je tanya orang kat situ. Jangan risau, nanti akan ada orang tolong Saya kan buat kerja khusus, saya tanya je kat grup student STAM tu. Tentu saya tak kenal sangat sahabat STAM. Saya tanya grup student STAM tu, saya tanya. Nanti ada orang PM. Ada orang PM tolong, jangan risau. Sama-sama berjaya. Boleh semua? Okey. Saya pun nak terangkan satu part Toy Samirah sebenarnya. Ambil masa banyak pula. Tapi tak apa. Kejap je. Boleh Okey. Saya terus kepada Toy Samirah. Iaitu topik yang kedua dalam syair. Tadi kita, bila kita belajar minggu lepas kot. Minggu lepas kita ada belajar tentang Toy Samirah, iaitu tentang biodata penyair Mahmud Sami Al-Barudi. Kita dah tahu ni nama dia, tempat lahir apa semua, pekerjaan dia. Lepas tu kita dah tengok dia punya sifat-sifat dia apa semua. Lepas tu kita dah tengok juga topik yang atas ni, apa nama dia? Toy Samirah. Tajuk dia, nama tajuk dia Toy Samirah. Toy Samirah. Kita dah terang lah. Dan saya harap kamu semua dah ulang kaji dah tajuk ni. Ataupun tengok sikit pun jadilah. Baca terjemahan je pun dah okey dah sebenarnya. Okey, lepas ni kita tengok pula wasfu Toy. Dia pendek je. Okey. Kita nyanyilah kejap. Saya nyanyilah ya. Kalian pun dengar je lah. ومسيات لم تدري ما لين وسورا ولم تنحسر عن صفحيتها ستائر عكلات أطراب تولين حولها كما دار بالبدر نجوم زواهر وغافل لا يعرفن بؤس معيشة
ولهنا بالخطب الملم شواعر تعاونا قبل العيش في زل الوالد الرحيم وبيت شيدة العناصر. Okey, sampailah akhir. Okey. Okey, saya terangkan makna ya. Highlight. Okey. Humasiyatu lam tadri ma lailu wa surah. Okey. Okey, maksud dia Humasiyah tu kita boleh katakan budak kecil umur 5 tahun. Humasiyah ni, perkataan Humasiyah ni. Humasiyah. Kan, nombor. Maksud dia budak kecil umur 5 tahun. Humasiyah tu lam tadri ma lailu wa surah. Maksud dia budak kecil yang boleh nampak tak? Sekejap, zoom sikit lah. Okay. Nampak kan? Okay. Maksud dia budak kecil umur 5 tahun, dia tak tahu. Yang tidak mengerti tentang malam dan perjalanan ni. Maksud dia, yang tu, kita dah tengok dah dekat part Toy Samira yang atas tu. Okay, budak tu dia dekat hutan. Memang gelap gelita. Boleh nampak bintang je lah. Tak nampak bintang. Okay, dia tak nampak bintang. Lepas tu, budak kecil tu, yelah umur 5 tahun. Mana tahu apa-apa, hutan, gelap. Tidak mengerti tentang malam dan perjalanan dia. Dia kecil lagi, dia tak tahu apa-apa. Faham tak? Walantan hasir an safhaitaha satairu, dan tidak terbuka tabir yang menutupinya. Maksudnya macam, yang saya faham, dia ni budak 5 tahun yang tak tahu apa-apa, senang cerita. Boleh faham tak? Jadi kalau kita nak terangkan satu bait ni, kita boleh katakan budak kecil umur 5 tahun, atiflah umruha khamsata amin lam ya'rif anil hayah wa apa lah, dan sampingannya. Faham tak? Gorengan hati ayat. Boleh buat ayat situ. Budak umur 5 tahun, bolehlah salin makna dia lah. Budak umur 5 tahun, dia tak tahu apa-apa tentang kehidupan. Dia tak faham pun tentang malam dan perjalanan ni. Tentang waktu malam yang gelap gelita, tak tahu. Dia tak tahu bahaya. Dia tak tahu apa-apalah. Dia tak tahu apa-apalah. Saya cerita ni budak 5 tahun yang memang tak tahu apa-apa. Okey. Baik kedua. Aqilatu atrabita walaina haulaha kamada rabil badri nujumu zawahiru. Okey. Aqilatu atrabita walaina haulaha. Dia seorang yang baik di antara saudara-saudaranya ketika berada bersama mereka. Kat sini dia nak katalah, untuk part ni, Wasfut Taif ni, dia nak cerita pasal budak kecil tu je. Budak nama Samirah tu. Boleh faham tak? Dia nak cerita pasal budak Samirah tu. Dia ni macam mana perangai dia. Dia ni macam mana bentuk fizikal dia. Ini part dia. Wasfut Taif ni. Dan lagi satu, Wasfut Taif ni tak pernah keluar lagi timestamp. Tapi tak tahulah dia keluar time tahun korang kan. Tak tahulah. Tapi setakat ni yang keluar timestamp, stamp 2020 dia keluar Toy Samira yang atas tu. Dia keluar ni tahun 2020. Ialah sebab awal tahun kan. Lepas tu Stamp 2021, siri 1, dia keluar ni. Huda'ul Haya. Nanti kita belajar. Huda'ul Haya. Nanti kita belajar. Tu keluar. Siri 2 saya tak tahu. Rasanya keluar apa. Tapi itu stamp 2021. Rasanya stamp 2022 keluar ni kod lah. Saya tak yakin pun. Tapi baca je lah semua. Jangan risau. Boleh tu. Senang je, jangan risau. Aqilatu atrabita walaina haulaha. Maksud dia, Samirah ni dia baik Saya cerita dia baik di antara saudara-saudaranya, dia punya saudara-saudara, kawan-kawan dia. Kamada rabil badri nujumu zawahiru. Ia upama, kat sini ada tashbih. Ni ada tashbih ni Samirah ni, dia sangat rapat dengan saudara mara dia. Dia anggap sebagai bulan purnama dikelilingi bintang yang bercahaya. Boleh faham tak? Ni sini tashbih dia. Saudara mara dia diibaratkan seperti bulan. Bulan pula. Bintang yang mengelilingi dia.
An-nujumu az-zawahiru, yang bintang mengilingnya. Si Samirah ni bil badri lah. Seperti apa, bulan purnama. Okay, boleh faham tak? Okay, kita orang tengok bait ketiga. Ghawafilu la ya'rifna bu'sa ma'ishatin wala kunna bil khatbil mulimi syawa'iru. Okay, ghawafilu la ya'rifna bu'sa ma'ishatin. Kakak-kakaknya lupa mereka tidak mengenal erti keperitan kehidupan. Macam yang nombor 1 tu tadilah. Budak 5 tahun tak tahu apa-apa. Ya, dia tahu. Kalau dia tahu pun, okay, kalau dia pun boleh fikir sendiri. Umur 5 tahun dia tahu apa? Dia tahu makan, minum, tidur, main. Balik tadika, pergi tadika, balik tadika. Balik taska, pergi taska, balik taska. Itu je. Tak ada lain dah. Lepas tu, kita boleh cakap yang Rawafilu la ya'rifna sama isyati ni, kita boleh cakap mereka ni terleka kerana tidak pernah mengenali erti kesusahan. Ya, budak 5 tahun. Saya nak tanya kalian semua. Budak 5 tahun, saya nak tanya budak 5 tahun. Dia ada bayar bil elektrik tak? Dia ada tak tanggungjawab nak bayar duit elektrik, nak bayar duit api, duit air, beli top up sendiri lah, bagi makan anak. Ada tak budak umur 5 tahun macam tu? Mesti tak ada kan? Korang tak jawab, saya jawabkan lah. Tak ada. Dia tak ada tanggungjawab apa pun. Sebab tu dia disifatkan sebagai dia tak tahu apa-apa pun kesusahan. Ni bu'sa ma'ishatin ni. Walahunna bil khadbil mulimi syawa'iru, dan mereka tidak pernah merasai bencana yang menimpa. Samalah. Dia tak merasalah susah tu apa. Dia tak pernah peritnya. Senang cerita, dia tak pernah rasa kena toksik dengan kawan. Tak pernah kena reject dengan crush. Tak pernah. Dia tahu makan, minum, main, tidur. Balik tadika, pergi tadika, balik taska, pergi taska. Itulah sifat umur 5 tahun. Kita tengok seterusnya. Ta'awadna khafdal aish fi zilin walidin. Mereka biasa dengan kehidupan mewah di bawah jagaan seorang ayah. Untung si Samirah ni anak T20. Ya? Yelah, sebab bapak dia, kalau kita belajar, bapak dia adalah seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri Mesir lah ketika itu. Jadi, dah rumah Perdana Menteri. Dia siap besar rumah dia. Besar macam istana. Jadi si Samirah ni, dia dari lahir dia dah born with a silver spoon. Itulah istilah bahasa Inggeris dia. Dia born with a silver spoon. Dia lahir-lahir je hidup dah senang. Mereka biasa dengan kehidupan mewah di bawah jagaan seorang ayah. Rahimin wa baitin syayadatul anasiru, kasih sayang dan keluarga yang baik. Lahir-lahir je dah dapat kasih sayang. Minta tu je dah dapat. Minta ini je dah dapat. Boleh faham semua. Kita boleh nampak lah. Yang ni dia, Samirah ni dia kehidupan T20. Lahir-lahir je dah dapat, dah senang. Faham kan? Okay. Rahimi wa baiti syairatu anasiru. Okay. Tumasilu haziqa li'ainika anani ilaiha ala bu'di minal ardi naziru fayabu'ada ma baini wa baina ahibati wa yakurba mal tafa'alaihi dhamahiru fa in takunil ayyam faraqna bainana fa kullu mri'in yawman ila Allahi sa'iru. Okay. Tumasiluha zikra li'ainika anani. Aku gambarkannya ada di hadapanku seolah-olah aku. Okay, maksudnya macam mana ya? Okay. Jadi maksud dia tak jelas sangat. Tapi dengar dengan teliti. Maksud dia kat sini adalah si Mahmud Sami Al-Barudi ni, penyair dia nak cakap yang dia ni telah tergambar kenangannya di mata dia seolah-olah aku. Maksud dia
menganggap diri dia adalah Samirah. Boleh faham kan? Boleh faham kan? Dia menganggap diri dia sebagai Samirah yang terkenang dengan kenangan-kenangan. Sebab yelah, dia si bapaknya Mahmud Sami Al-Barudi ni, banyak pula noti ni keluar. Astaghfirullahalazim. Okay, tak apa, abaikan. Kat mana kita tadi? Aduh, banyak sangat noti ni. Senang cerita macam ni lah. Dia macam Mahmud Sami Al-Barudi ni, dia terbayang dia menganggap diri dia sebagai Samirah dan terkenang dia punya kenangan-kenangan dia, si penyair bersama dengan anak dia. Time apa-apalah, mungkin dia pernah pergi fun fair, dia terkenang pergi fun fair ataupun macam-macam lah, ya. Boleh gambarkan tak? Boleh gambarkan tak dalam mata kita? Boleh gambarkan tak? Boleh kan? Boleh tak? Ke macam bela-bela sikit? Boleh? Boleh Okay, tak apa. Okay, seterusnya. Ilaiha ala bu'di minal ardi naziru. Melihat dengan mata kepalaku walaupun jaraknya jauh antara kami. Maksud dia, walaupun macam mana, dia dah dia masih lagi lah macam terkenang-kenang dia punya kenangan bersama dengan anak dia. Memang sekejap anak dia, kau bayangkan dia dapat bersama dengan anak dia umur 5 tahun. Walaupun jaraknya jauh antara kami. Maksudnya minal ardi naziru, maksudnya macam yelah, dari Pulau Sarondip, dari Mesir ke Pulau Sarondip, jauh lah kan. Itulah maksud dia. Wa ya bu'da ma baini wa baina ahibati wa ya qurba man tafar alaihi dhamairu. Okey. Wa ya bu'da ma baini wa baina ahibati. Alangkah jauhnya antara daku dan cahaya mataku. Ataupun senang cerita macam inilah. Maksud dia macam inilah. Alangkah bapak jauhnya. Jauh gila antara saya, aku, iaitu penyair, dan anak kesayanganku, iaitu Samirah. Ahibati ni Samirah lah maksud dia. Wa yaqubba maltafat alaihi dhamairu. Namun ianya begitu dekat di hatiku. Maksudnya kata secara fizikal dia si Samirah tu jauh, tetapi dalam hati dekat. Macam tu. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh kan? Secara fizikal jauh lah. Sebab ya antara Mesir dengan Pulau Sarondip tu jauh. Tapi dalam hati dia rasa dekat. Okay. Fa in takunil ayyam faraqna bainana fa kullu imrin yawman ilallahi sa'iru. Wah, tak sedapnya saya nyanyi. Fa in takunil ayyam faraqna bainana. Kalaulah masa telah memisahkan antara kita berdua. Kalaulah, ataupun macam mana bagi BM, kalaulah terjadi hari yang memisahkan antara kita. Sama je. Maksudnya faqul imri'in yawman ilallahi sa'iru. Maka sebenarnya setiap orang pasti ada suatu hari nanti akan menemui Tuhannya. Okey. Ni ayat ni macam agak menyayat hati lah. Sadis ke baca. Sebab kat sini pun adalah balagh ada, iaitu sini ada kan. Sini ada dia punya isti'arah dia. Isti'arah makniyah dia. Menyayat hati jugalah. Okey. Macam mana nak cakap kalau masa telah misalkan antara kita berdua, maka sebenarnya setiap orang pasti suatu hari ini akan menemui Tuhannya. Dia nak cakap macam mana kita nak terangkan ya. Kalaulah terjadi hari yang memisahkan antara kita, maksudnya macam mati, tak silap saya mati. Ni saya nanti cek balik lah. Tapi tak silap saya masa telah memisahkan antara kita berdua. Masa dia tak dapat bersama, mungkin satu. Kedua, dia dipisahkan dengan kematian. Ketiga, dia tak bersama juga. Okey, sama je.
Maka sebenarnya fakul limri'in yauman ilallahi sa'iru. Maka sebenarnya setiap orang pasti pada suatu hari nanti akan menemui Tuhannya. Maksudnya kat sini mati rasanya. Maka setiap orang pada suatu hari nanti akan kembali kepada Allah SWT. Maksudnya mungkin tak dapat berjumpa dekat dunia ni, tapi insya-Allah mungkin si Mahmud Sami Al-Barudi ni dapat berjumpa dengan anak dia ketika di syurga nanti, insya-Allah. Itu gambaran dia lah. Itu gambaran seorang penyair. Boleh faham tak semua? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Saya harap part Wasfu Taif ni kalian dah hafal, dah masyi dah. Sepatutnya dah kena masyi dah. Dia kena ambil masa juga. Memanglah nak menghafal tu ambil masa. Tapi kalau boleh kena cepat. Stam ni kena cepat sikit. Jangan lambat. Kalau lambat dia adalah dia punya akibat dia sikit. Adalah kesan dia sikit. Okey, kita tengok makna kalimat. Tak silap saya ada soalan. Sekejap mana Assalamualaikum, saya Azwar daripada sekolah Smedem. Boleh tak nak tanya macam mana nak buat kalimah syukur tu? Oh, ya. Hari tu saya ada masuk Dr. Ustaz. Oh tak. Ada tak nak kat sini nama Azwar? Ada ke? Ke tak ada? Tak ada Ali. Oh tak ada. Okey, ni mungkin orang lain lah. Saya ingat dia tanya mana kalimat. Okey, tak apa. Mana kalimat ni slow lah. Kalau tak dapat, kalau awal-awal waktu sekarang ni awal-awal ni tak dapat, cuba dapat sikit-sikit yang perkataan-perkataan yang bagi kalian rasa senang. Contoh macam humasi panjang sangat. Contohlah kita cari perkataan yang mudah lah. Yang kita boleh ingat lah. Macam so'iru, roji'un. Dapat ingat tu pun kok lah kan. Dia ambil perkataan tu masuk periksa kan. Dapat lah satu markah. Atrobin. Atrobin tanah. Al-Musawi fi Sunan. Hai. Oh ni dia punya istiarah dia. Dia tak tanya sangat. Sekejap. Okay, tak apa. Okay, kita tengok makna kalimah. Humasiyah ni saya dah cakap tadi. Maksud dia humasiyah umur dia 5 tahun. Ataupun ia dimasukkan untuk menjadi kecil. 5 tahun ataupun 5 bulan lah. Dia punya maksud dia. Humasiyah ni sedang cerita budak tu umur 5 tahun. Okey. Dan masih kecil lagi. Sawirah kecil lagi. Asurah al-siru lailan, berjalan pada waktu malam. Ataupun ata lailan pun boleh. Ata lailan. Kita highlight lah. Apa jadi? Ni ambil perkataan ni je. Khamsah sanawat. Ataupun khamsah ta'absyar. Ashbar. Sama je. Boleh lah pilih. Dapat markah. Ni siru lailan. Ataupun kalau tak dapat nak ingat siru lailan pun atau lailan boleh. Saya tulis. Alah, lambat lah. Tak nak. Catat Boleh kan eja ata. Hamzah. Ata alif laina alif surah. Ata lailan. Okey, tan hasir. Tan kasyaf. Terungkap. Terbongkar. Tan kasyif. Terbongkar ataupun terungkap. As-safhatani, pipi muka. Janibal wajhi. Ni memang ni lah maksud dia. Safhatani, pipi muka. As-satairu, ma yasturu bihi asyai. Iaitu perkara yang menutupi sesuatu. As-sitru. Ataupun sitru ni kita boleh cakap, sitru ni macam penghadang tau. Kita boleh cakap niqab pun. Niqab, terserah saya boleh niqab. Perkataan niqab. Saya tulis lah, try lah. Buruk sikit lah. Kalau lah saya ada iPad, cantik sikit tulisan saya. Niqab. Saya perkataan ni boleh. Nanti boleh lah rujuk. Tambahlah alif lam. Tambah alif lam niqab. Sama je. Perkataan niqab. Okay. Macam nak malam.
Okay, kita tengok perkataan seterusnya. Macam mana padam? Susah je padam. Okay, al-aqilah al-karimah. Biarlah. Al-aqilah al-karimah. Maksudnya perempuan yang dihormati dalam masyarakat. Al-aqilah al-karimah, sama je. Ataupun kirama, sama je, boleh. Atrab, maksud atrab ni kita tak nampak sangat lah dia punya, tapi dia atrab ni macam satu kiasan. Maksud dia adik-beradik. Ataupun al-musawi fis sunan, fis sin, itu sebaya. Usia sebaya ataupun adik-beradik. Samalah atrab. Ini dia ada balaghah dia. Al-zawahiru al-musyriqat. Maksud dia bergemelapan. Ni mudah. Ni boleh saya boleh ingat kot. Macam boleh dapat tangkap sikit. Ghawafilah jamak dia. Maksud dia tidak menanggung kesedihan sedikit pun kerana ianya hidup dalam kenikmatan. Ini banyak sangat pula. Tapi kalau saya kan, kalau panjang-panjang ni saya macam tak hafal sangat. Tapi tidak bermakna kalau saya kata saya tak hafal, kamu tak hafal pula. Jangan. Saya macam hafal tapi di saat-saat akhir. Maksud saya. Macam stam sebenar pun nak hafal. Pensel-pensel lain tak hafal. Yang macam panjang-panjang ni, makna kalimat yang panjang-panjang ni. Yang pendek je. Saya mula ambil yang pendek je yang senang saya nak ingat. Boleh nampak tak? Tu cara saya lah. Tapi kalau boleh hafal lah semua. Hafal lah, dapat ingat menjadi lah. Okay, bu'sa ma'isyatin kiswatuha, keperitan hidup. Kiswah. Al-khadbul mulimi al-khazru an-nazil. Al-khatarun nazil, bahaya yang mendatang. Ataupun ayat yang kita boleh buat maji'u al-khatar, datangnya bahaya. Boleh. Maji'u, saya tulislah sini sekejap Maji'u. Pernah dengar perkataan ni? Maji'u al-khatar. Al-khatar. Maji'u al-khatar, datangnya bahaya. Boleh. Makna kalimat ni boleh gurung-guring sikit. Okay, kita tengok seterusnya. Syawa'iru mudrikat, perasaan. Mudrakat. Okay. Khafdul ais sa'atuhu wa na'imuhu. Kelapang dah dapat markah. Jawab na'im je, sama dah dapat markah. Na'im. An-na'im boleh dapat. Ataupun an-ni'mah. Jamak an-ni'mat. An-ni'mah. Alif lam nun aimim. Boleh juga. Syayadatuhu Mabina bintuhu. Patut bina ni, salah ni. Bina. Patut bina. Banun alif hamzah. Tak silap saya lah. Cuba tengok buku teks. Ada tak? Dia sama tak? Syayadatuhu bintuhu. Sama tak? Sekejap. Mana samalah. Bintuhu. Membinanya. Okay, tak apa. Al-anasir al-aslul karim. Keturunan yang mulia. Okay. Boleh Boleh semua boleh ikut Boleh. Insya-Allah. Okay, tumasiluha zikra tusawwiruha lahu. Menggambarkannya kepada beliau. Tumasiluha zikra tusawwiruha lahu. Okay, fayabu'dah ma ab'ada ma bainana. Alangkah jauhnya antara kita. Ini mas biji. Tak boleh nak ubah. Tak tahu nak goreng macam ni lagi. Al-tafat alaihi ishtamalat alaihi. Merangkumi. Ad-dhamair, maksud dia apa yang terlintas di fikiran manusia. Khatirul insan, macam ma fi khatiril insan.
Ini dia punya makna kalimat dia. Pendek je. Ma fi khatirul insan. Ma fi khatiril insan. Sa'iru raji'u. Selesai. Maksud dia kembali. Sara maksud dia kembali. Okey. Okey, selesai untuk makna kalimat. Ada apa-apa soalan tak? Oh, macam ni padam dia. Betul. Allah Akbar. Hey. Ada apa-apa soalan tak? Ada. Tak ada. Okey, teruskan eh. Okey. Sekejap. Astagfirullahaladzim. Lepas kita dah dapat dah makna kalimat ni, kalau boleh hafal yang pendek je. Yang pendek-pendek ni dapat pun dah kira bersyukur dah. Kalau tak dapat panjang-panjang. Dapat ingat macam Asirul Lailan, Khamsah Sanawat, Tan Kashifuni, Janibal Wajhi. Dia kenapa Janibah ada alif ni sebab ni kalau belajar idafah dalam kitab Syarah Ibn Aqil ada diterangkan kenapa alif Janibah musanna dia hazaf nun untuk mudhaf. Okey. Kita tengok makna am. Okey, makna am ni dia makna am ni kalau ikutkan sebenarnya ni untuk kalau macam terjemahan ni kita baca sekadar kefahaman boleh lah. Sebab nanti makna am ni nanti korang goreng. Kalian akan gorengnya. Kalian tak akan mampu nak menghafal benda ni. Saya pun tak mampu nak hafal. Saya goreng. Saya baca terjemahan ni, saya pun goreng lah mengikut kefahaman saya. Kena kumpul lah vocab-vocab. Terbuka kamus kan. Siap-siap lah tulis. Ayat ni lah aku dah goreng sekejap lagi. Maknanya menandakan kita faham maksud syair ni. Boleh tak semua? Boleh tak? Ke kalian ada masalah menggoreng ke? Ada? InsyaAllah boleh kan? Yang lain? Yang senyap lah. Okay, InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh kan? Okay. Saya percaya kalian pun banyak vocab kan? Boleh. Risau. Okay. Cuma caranya saya bagilah macam tips kan. Senang cerita. Kalian baca je bahasa Melayu ni. Bahasa Arab ni baca lah Arab ni dengan Melayu ni. Lepas tu kalian rujuk balik syair ni. Lepas tu kalian fahamkan makna dia. Lepas tu kalian cuba buat satu bentuk ayat Melayu yang mudah. Lepas tu bila dapat ayat Melayu yang mudah, kita cuba translate dalam bahasa Arab. Macam tu cara dia. Tu senang lah. Cara tu bagi saya senang lah. Jadi goreng lah. Kita goreng je. Menandakan kita faham lah. Sebab apa? Sebab nanti ada soalan. Dia kata isyrah hazal bait fi uslubika. Menggunakan uslub kamu sendiri. Kalau kalian menggunakan ni, kalau kalian ni memang otak, tak tahulah otak apa kan. Sebab ni tak silap saya ayat buku teks ni. Kalau kalian hafal ayat buku teks ni memang salah lah. Sebab ialah buku teks. Sebab dia kata disuruh terangkan menggunakan uslub kamu sendiri. Maknanya apa yang kamu faham tentang bait ni. Boleh faham tak? Okay. Makna am ni kita boleh simpulkan yang subtopik wasfut taif ni dia menceritakan penyair ni ceritakan tentang anak perempuannya masih muda, tak kenal lagi bahaya malam dan kesusahan perjalanannya. Okey, yaqulu syair inna ibnatahu saghirusin tujilu ahwalul lail wa mukhatiru sirru fihi. Ya Okey. Lepas tu kedua, hiya asila karimah mu'zizah baina akhawatiha allati yushbihunuha fi isyraqi wajhiha. Ianya dari keturunan dia nak kata yang Samirah ni dari keturunan yang mulia, paling baik di antara adik-beradiknya yang menyerupainya dari segi cantik perwatakannya. Dia nak katalah si Samirah ni cantik lah
umur 5 tahun, muka macam ni Kylie apa nama? Entahlah, aku tak kenal. Kylie Jennifer. Entah weh asal. Lepas tu entah Kylie Jennifer tak kenal lah. Okay. Dia cakap dia ada wajah cantik. Wa in kana bainahuna mislul badr wa huna hauluha an-nujum. Sekiranya ia umpama bulan purnama, dia nak kata yang si Samirah ni umpama bulan purnama, maka adik-beradik dia yang lain umpama bintang-bintang. Macam itulah maksud dia. Kulluhun ghafilat min hawadis al-ayyam. Mereka lupa hari-hari yang berlakunya peristiwa-peristiwa iaitu kesempatan hidup kerana mereka biasa hidup mewah dan selesa. Maksud dia okay. Dia nak kata yang dia dah biasa dah hidup mewah, selesa. Dia bawa seorang ayah yang tak pernah berlaku kasar. Ayah dia baik, dia layan anak dia semua baik. Dan mereka lupalah hari-hari yang berlaku peristiwa kesempatan hidup. Iaitu ketika ayah dia dibuang. Bila ayah dia dibuang mestilah rasa macam sedih kan. Macam down lah, weh bapak aku kena buang negeri tu. Macam mana ni? Bila bapak, tak silap saya bila bapak dia kena buang negeri, hidup dia jadi susah rasanya. Tak silap saya keluarga dia susah. Tak pastilah tapi tak apa. Tak penting pun. Wa yatakhayyaluha masila amamahu wa ka'annahu yaraha ra'il 'ain ghamma ba'da al-musama bainahuma. Okey. Beliau bermimpi anaknya wujud di hadapanku. Dia nak kata yang si Mahmud Sami Al-Barudi ni dia mimpi dia berjumpa dengan anak dia. Dia nampak anak dia. Seolah-olah aku melihatnya dengan mataku walaupun jauh jarak antara keduanya. Oh okey, baru terlupa pula. Tadi dekat syair atas tu dia nak kata yang dia nampak anak dia. Kau bayangkan dekat Pulau Sarondik tu, katakanlah Pulau Sarondik tu kat Sri Lanka lah contohlah. Bayangkan kat Sri Lanka, bapak dia kat Sri Lanka kan. Lepas tu anak dia dekat Mesir sana tu. Okey, bapak dia boleh nampak anak dia jauh nun sana kat Mesir tu. Boleh nampak muka anak dia. Macam itulah dia punya mubalarah dia tu lah dahsyat sangat. Ya, macam itulah dia punya apa yang diterangkan oleh penyair ni. Walaupun jauh jarak antara keduanya. Okey. Iza kanat al-ajsam mutaba'ida syadidal taba'un fa inal qulub mutaqariba asyaddu taqarrub. Ini ayat ni mudah. Ini ayat ni saya highlight lah. Apa bodohnya saya highlight. Tapi tak apa. Nombor 5 tu dia kita boleh guna untuk ni. Ayat ni mudah. Ini ni. Untuk ni. Ni satu bait ni. Boleh tak? Ni. Maksudnya ni lah. Walaupun jasad dia jauh, mutaba'ida syadidah taba'ud. Mutaba'idatan sekarang mutaba'idatu syadidah taba'ud. Walaupun dia punya badan dia, jasad dia berjauhan terlalu jauh, namun di hati tetap teramat dekat. Fa innal qulub mutaqariba asyaddu taqarrub. Ataupun tak boleh pula nak buat ayat macam ni. Cakap je lah macam ni. Badan kan, badan bahasa Arab badan tu badan juga kan, ataupun jasad, al jasad ba'id jiddan walakin fil qulub qarib jiddan. Boleh nampak boleh catat al jasad qarib jiddan. Bukan. Al-jasad ba'id jiddan. Walakin fil qulub qarib jiddan. Boleh lah tu. Itulah ayat tadika pun boleh lah. Belasah je lah. Janji dapat markah. Tu ayat dia pun dah sama dah. Boleh semua. Okay. Iza kanat al-ayyam qad
furiqat bainahu wa baina ahibatahu fa kurintahu an ni'matul liqa fa yaridu an yaltaqiya bihil ghadan fi rihabillahi ta'ala. Okey. Sekiranya hari-hari ini telah memisahkan antaranya dengan kekasihnya iaitu anak dia, ia mengharamkan nikmatnya pertemuan ini. Beliau berharap akan bertemu mereka suatu masa nanti di hadapan Allah. Macam saya cakap tadilah. Maksud dia dipisahkan, mungkin dia tak dapat jumpa dengan anak dia, so dia mungkin dipisahkan dengan kematian. So nanti dekat akhirat sana nanti si penyair ni berharap yang dia dapat, kalau katakanlah dia tak dapat berjumpa dengan si Samirah ni sampai ke akhir hayatnya, mungkin dia akan jumpa si Samirah ni di hadapan Allah, iaitu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Makna am ni kena, nanti dia ada soalan suruh uslub apa ni? Isyrah ataupun insir, banyak nanti ni kalian akan berpengalaman menjawab soalan-soalan. Jadi okey. Kita tengok Mawatin Jamal. Sikit lagi. Mawatin Jamal itu balaghah, khumasiyah, kinayah. Okey. Seperti saya pernah katakan tadi, saya nak ingatkan. Ustaz saya cakap kalau kita jawab kinayah je, dia soalan Mawatin Jamal ni 2 markah tau. Satu, dia bagi contoh, dia gariskan nanti biasanya soalan. Okay, nanti dia ada macam contohlah ni lompong. Contohlah ni contohlah Asyatrusani ni lompong. Lepas tu kan ada macam isi sifat kosong kan. Okay. Lepas tu nanti kalian akan perasan ada macam garis. Nanti dia akan garis. Dia ada garis lah. Biasa dia garis penuh. Kadang dia tak garis. Kadang dia garis untuk makna kalimat. Kadang dia macam-macam bentuk soalan. Nanti kalian boleh lihat soalan-soalan trial stamp 2021 dengan 2020. Banyak betul soalan. Nanti dia cakap lah, terangkan Mawatin Jamal bagi bait ketiga. Contoh Humasiyah. Kadang dia tak garis. Biasa kebanyakan soalan tak garis. Tak silap saya lah. Dia tak garis. Dia suruh terangkan Mawatin Jamal pada bait pertama. Contohlah Humasiyah. Dia bait pertama kan. Contoh bait pertama ni kan. Humasiyah ni kan. Humasiyah ni. So kita pun tahulah Humasiyah ni ada Mawatin Jamal. Tak guna kau pemadam. Humasiyah ni ada Mawatin Jamal. So kita tulislah kinayah. Okay. Ustaz saya kata kalau kita jawab kinayah ni 1 markah. Dan ada pemeriksa mana entah negeri mana kata kalau kita jawab kinayah ni pun 2 markah. Tapi seeloknya kalau dapat ingat penuh, ingatlah penuh. Kalau tak dapat nak ingat penuh, dapat ingat kinayah je pun boleh lah, 1 markah kot. Janji ada markah sudahlah daripada kosong. Betul tak? Kinayah, Humasiyah, kinayah. Lam tankashif an safhataha satairu, kinayah anil ihtisham. Ihtisham ni apa? Tak ingat, tak apa. Humasiyah wa akilah ijaz. Bait tu tasir. Bait ke-9. Okay. Kalau bait tu tasir ni, makna dia, satu bait tu, kulluhul bait yujad kinayah. Maknanya satu bait tu, maknanya dia ada kinayah. Kinayah anit taruh wa na'im. Macam al-baitul ashir, tahlil lah. Kinayah bait ke-11, kinayah asyidatul syauqihi ila ibnatahu. Kinayah tentang terlampau rindu terhadap anak dia. Ini kinayah tentang kehidupan mewah. Baina syatrai al-baitus sani asyar. Muqabalah. Okay. Fa in takunil ayyam faraqna bainana isti'arah makniyah. Okay. Dapat ingat ni pun jadilah isti'arah makniyah. Kebiasaannya Mawatin Jamal ni biasa dia tanya kinayah. Yang ada kinayah, ijaz ni jarang Ta'lil pun jarang. Famous kinayah, isti'arah, majaz, muqabalah adalah juga. Apa lagi tiba. Itu je lah. Okay, boleh faham tak?
Okey, Huda Ul Haya. Okey, tu Huda Ul Haya tu pengajian yang seterusnya. Okey, kita belajar takat ni je. Okey. Masalah goreng. Kena banyak membaca masalah goreng. Okey. Boleh faham tak semua? Jelas tak? Jelas. Okey, jelas kan? Walaupun saya cakap melaju. Tapi tak apa, nanti tanya je dalam WhatsApp kalau tak faham. Okey, kita baca sekejap komen. Masalah goreng. Okey. Sebenarnya menggoreng ni, soalan adab dengan soalan usul sama banyak ke? Soalan adab 3. Periksa ke? Kalau soalan periksa, Tahriri Islam tu, soalan adab 3 soalan, soalan usus 2 soalan. Adab ada 3 soalan, usus ada 2 soalan. Kalau macam kerja khusus tu, saya tengok nusus paling banyak. Sekejap, ke balance? Sekejap 1, 2. Oh, adab banyak. Soalan adab 3, nusus 2. Betul lah. Macam tu juga. Ada apa soalan lagi tak? Masalah goreng ni. Sebenarnya macam mana? Sebenarnya, okay, ada lagi satu cara. Kalian boleh guna juga cara ni. Ada antaranya ialah kalian baca terjemahan. Macam tadilah, macam tips saya bagi tadilah. Kalian baca terjemahan, lepas tu kalian cuba faham, cuba olahkan dalam bahasa kita sendiri. Macam contoh, macam tadi, kalau kalian boleh tengok terjemahan tadi, kalau kalian ada terjemahan kat tangan kalian, yang saya terangkan, dalam bait ta'awana khawdal aish fi zilin walidin rahimi wa baitin syayadathul anasiru. Maksudnya mereka biasa dengan kehidupan mewah. Dia dah biasa dengan kehidupan mewah. Kehidupan mewah apa benda siap? T20. T20 di bawah jagaan seorang ayah. Ialah sebab bapa dia Perdana Menteri. Pernah nampak Perdana Menteri hidup susah? Anak dia hidup susah? Tak ada. Bukti dia tengok Malaysia. Menteri. Gaji besar kan? Anak-anak dia semua untung. Kasih sayang dan rahimi wa baiti syaidatullah anasiru. Kasih sayang dan keluarga dia yang baik. Cuba olah. Kehidupan mewah di bawah jagaan ayahnya. Kehidupan T20. Kehidupan yang kaya. Tak dapat perkataan mewah, kaya. Ya'ishu fi hayati fil hayatil ghani, fil hayatil agni, fil haya ma'al al-mughni. Itu orang yang memberi kekayaan. Al-ghani itu orang kaya. Li'anna abuhu Ra'isul Wuzara, kerana bapaknya seorang menteri, Perdana Menteri. Cuba olah kepada bahasa Melayu dengan ayat kita sendiri. Nanti kita boleh faham Janji kena baca terjemahan Nanti baca je terjemahan, lepas tu cuba olah dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita sendiri. Baru rasa seronok. Boleh dapat tak? Faris Fidaus Ismail. Boleh dapat tak? Boleh kan? Okay, saya nak share satu benda. Dah 10.37. Saya ambil masa sikit je. Saya nak awak tengok video ni. Saya harap awak dapat semangat Tu awal kalau kalian dah tengok video ni. Muhammad Hussein Mumtaz dan satu-satunya calon Mumtaz Sofi. Jelas tak? Nampak tak? Nampak tak video tu? Nampak kan? Suara dengar tak? Dengar tak? Boleh beritahu tak? Dengar? Okay, saya ulang balik sekejap. Saya nak ulang Entah, sekejap Start sharing. Sama je.
Aduh, sekejap Sekejap Tu, 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 tu. Sekejap Boleh nampak kan? Baik Mahamud Hussein Mumtaz dan satu-satunya calon Mumtaz Sofi. Kalian tengok ni. Sekejap. Okey tu kalau baju biru ni baju siapa ni baju biru ni Datuk Datuk pengarah Jahins. Dia pernah masuk forum Peradaban Islam. Baik Mahamud Hussein. Okey. Cukup tu. Yang lebih. Okey. Nampak tak video tu? Nampak tak video tadi? Nampak tak? Nampak. Nampak? Okey. Saya nak tanya kalian lah. Kalau boleh buka mic lah. Buka mic ataupun chat box lah kalau malu kan. Bila tengok video tadi tu, apa kalian rasa? Apa dalam hati lah, dalam fikiran, dalam terlintas ke apa-apa kan? Apa kalian rasa? Happy. Happy kan? Ada tak rasa macam teringin nak rasa momen macam tu? Nak. Nak kan? Bayangkan seorang pelajar Mumtaz Sofi, itu saya, the only one dalam Negeri Sembilan. Saya ni orang Selangor. Lahir Selangor kan? Lahir Selangor. Tapi dapat Mumtaz Sofi dekat negeri orang lain. Tompang negeri orang belajar. Bayangkan, the only one. Lepas tu kalau dalam Malaysia berapa orang je? 15 orang rasanya, sikit je. Dan saya dikira sebagai pelajar terbaik Malaysia. Terbaik Malaysia. Nombor 1 Malaysia. Teringin tak rasa macam tu? Mesti teringin kan? Betul tak? Jadi, apa yang saya nak nasihatkan, saya ambil masa sikit lah. Waktu staff ni, adalah waktu untuk korang kena buat kerja gila. Betul. Kena belajar sungguh-sungguh. Teringin nak macam tu. Betul. Saya kan, time staff kan, saya buat kerja gila. Betul, kerja gila. Saya tak tahu apa sebab, tapi memang kerja gila betul lah. Sakit ke tak sakit memang lantak lah macam tu. Tapi lah kesihatan kena jaga lah. Kesihatan kalau dia jagalah. Tapi kena sanggup berkorban lah. Memang kena sanggup berkorban lah. Kena korban. Kalau macam lelaki dengan gamenya, kena korban lah. Kurangkan sikit main game lah. Ataupun tak main game lah. Sebab saya pun tak main game. Saya memang tak pandai main game. Lepas tu, sekejap. Saya ada okay, nanti video tu ada je. Kalau nak tengok lagi video tu ada dekat TikTok. Kalau siapa pun nak tengok TikTok saya lah. Mana Lepas tu okay, sekejap apa Azim. Lepas tu dah dapat anugerah tu. Lepas tu sekejap tu link tu boleh baca. Tak apa saya bukakan. Lepas tu memang betul lah, dia kerja gila satu. Lepas tu cabaran dan ujian tu yang banyak. Macam tu lah saya buka lah link ni kan. Kalian pun boleh buka link ni. Kalian boleh buka yang apa lama sangat cepat sikit. Sekejap Kalian boleh nampak saya masuk surat khabar. Ni mak saya. Ni mak saya ni. Mak Dan ni. Kat sini saya nak macam bagi semangat lah. Macam ambil semangat lah itu saya. Macam kalau boleh bila saya tunjuk video ni, bila saya tunjuk surat khabar ni, ada rasa teringin. Nak macam ni. Bayangkan mak korang semua kan duduk sebelah, tunjuk satu plat kertas Mumtaz Sofi. Tunjuk sijil, semua Mumtaz, clean, Sofi.
Sebab tu nama dia Montasofi. Dia clean. Tak ada JJ dan tak ada Zahid. Ni mangsa banjir. Sebab apa mangsa banjir? Sebab rumah saya kat Shah Alam tahun 2021, hujung 2021 Selangor banjir teruk. Rumah saya hanyut Saya tu belajar memang tak belajar langsung lah. Seminggu tu hanya mengulang Al-Quran saja. Memang semangat belajar hilang lah. Time tu lagi seminggu je nak trial. Tapi kalau rasa macam down kan, contohlah rasa macam down, stres kan, lagi-lagi time kerja khusus ni mesti akan ada rasa down lah. Rasa nak menangis mana. Saya pernah jumpa kawan perempuan saya time staff tu, buat kerja khusus saya menangis tau. Sebab stres gila. Sebab stres. Ada tau, ada masa tu kena nak tak nak kena hadap, kena bangkit, kena cepat-cepat bangkit. Kalau rasa tak mampu, jumpalah ustaz atau ustazah yang rapat kan. Kalau boleh perempuan jumpalah dengan ustazah, yang lelaki jumpa dengan ustaz kan atau ustazah kan. Ceritakan masalah kita. Luah ataupun dengan kawan-kawan luah kan. Kalau ada kawan toksik, elakkan kawan-kawan toksik. Tu semua tak pakai tu kawan-kawan toksik. Tu semua dengki tu. Orang-orang toksik ni saya tak tahu apa masalah dia, mungkin kurang duduk atas jadah kot, bab kata sebadang. Saya tak tahulah. Tapi ya, kalau kalian betul-betul nak rasa genggam tu Sofi macam mana kan, bayangkan nak rasa pelajar terbaik Malaysia kan, kalian buat yang terbaik. Lagi kerja khusus ni, kerja khusus ni peluang keemasan kalian semua. Tahu? Kerja khusus ni buatlah betul-betul. Kalau boleh bolak dia semua full mark. Lantaklah orang kata tak mark ke apa-apa ke, tak kisah. Buat yang terbaik. Boleh tak? Buat yang terbaik. Buat je sehabis mungkin. Buat yang terbaik. Boleh tak? Boleh tak? Jangan senyap. Internet saya slow. Boleh. Boleh. Bayangkan lelaki. Lelaki sepatutnya kena jadi atas. Potong perempuan. Tapi yang perempuan pun kena dapatkan filosofi. Nampaklah educated sikit pelajar perempuan. Kalau kalian nak tengok video tu, saya ada video tu upload kat TikTok. Nanti kalian tengoklah. Nanti saya bagilah link tu kat WhatsApp. Okay. Dah 10.46. Rasanya tu je kot. Tak ada apa-apa sangat pun. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada tak? Ni link ni bolehlah baca ni. KK ada masuk kalau dapat mumtaz, masih ada harapan lagi ke nak dapat mumtaz? Ya, memang ada harapan. Memang ada harapan. Harapan nak mumtaz boleh, lulus pun boleh. Dapat JJ dan tak kisahlah, tapi dia dah 30%. Dapat kerja khusus 30%. Lepas tu ada lagi baki 70%. So, katakanlah kan, time tu kan memang otak tawakal betul-betul macam tak boleh dukung adat khusus ni. Saya ada sarankan kawan saya baca sekadar apa yang mampu untuk grad, kalau boleh seelok-eloknya 20 atau 30% lah. Dia boleh jawab 30% daripada 70%. Tapi untuk menjawab soalan Fakullah ni, nak dapat mumtaz subjek tu, ya memang ada. Memang ada. Tapi dengan syarat kena rajin lah, ada khusus ni, kena rajin lah. Kena selalu buat soalan trial, tanya ustazah semua. Kena selalu bertanya. Kena rajin lah. Dia kena rajin lah. Ada kena korbankan masa. Menghafal yang benda yang jadikan peluang keemasan seperti Toy Samirah dengan khutbah Syekh Al-Maraghi tu, hafal bagi masyi. Itu peluang keemasan tu. Kalau boleh dua-dua tu lah. Itu dua-dua tu kalau boleh masyikan lah, supaya dapat markah yang lagi tinggi lah. Okay. Harap menjawab persoalan tu. Lagi-lagi soalan? Korang tak ada rasa macam bulu apa panggil merembang kan? Korang tak rasa merembang bulu bila tengok video macam tu? Tak rasa? Senyap lah. Merembang kot. Tak rasa merembang ke? Harap korang merembang lah. Kalau korang tak ada perasaan tu tak tahulah. Tapi kalau ada rasa merembang tu maknanya iyalah, mungkin teringin lah nak dapat untuk Sofi tu. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Bateri tinggal berapa lah? 25. Ada soalan tak? Ada. Tak ada?
Tak ada? Yang lain? Tak ada Okay? Ada. Tak ada? Okay. Kalau nak tengok video tu boleh nanti saya share link. Okay, apa soalan nanti tanyalah kat WhatsApp. Okay, sekarang itu saja. Aktafi bihadzal qadar, samihuni alal akhta, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Okay, boleh berserai. Syukur. Okay, syukuran. Afan. Okay, berserai.